Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus yang mengikuti kuliah Misbahul Absar pada setiap hari Isnin selepas maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita kesempatan untuk meneruskan semula kuliah online kita, di mana kali ini kita bermula pada tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1442 kepada para jemaah sekalian. Semoga tahun ini lebih baik pada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Baik, pada 15 minit yang ada pada ketika ini akan saya khususkan untuk membicarakan mengenai dalil-dalil, nas-nas daripada Al-Quran dan hadis yang menggalakkan kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak terjumpa sepotong hadis atau ayat Quran melarang secara khusus atau secara umum mengenai menyambut Maulid, malah terjumpa begitu banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi menggalakkan secara umum, dan tidak juga secara khusus, perkara-perkara baru yang baik. Maka kita akan share pada 15 minit tiap-tiap kali sepotong ayat Quran dan beberapa hadis, supaya kita dapat maklumat dan dapat informasi bagaimana alim ulama dahulu bijak mereka dalam menyusun sesuatu yang baru tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Baik, pada kali ini kita mulakan dengan sepotong ayat Quran yang ianya menjadi konsep bagaimana perkara baru itu dinilai. Maka kalaulah perkara baru itu bertentangan dengan syarak, ditolak. Tetapi kalau perkara itu mustanid, iaitu bersumber dengan nilai-nilai yang ada dalam syarak dalam Al-Quran, maka ianya disokong walaupun tak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat ini dalam surah Hasyr, ayat yang ke-7. Apa maksud ayat ini? Allah memberitahu kepada kita sebagai umat, apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul itu, ambil dah dia. Dan apa yang ditegahnya daripada kamu melakukannya, jauhilah. Hadis ni mengajar kita supaya mana yang datang daripada Nabi semua kita ambil, mana yang Nabi tegah kita jauhi. Ulama tafsir dan ulama usul melihat dalam ayat ini beberapa keanehan, di mana perkataan atakum yang didatangkan oleh Nabi itu dilawankan dengan perkataan nahakum. Padahal perkataan atakum lawannya mengikut bahasa Arab wa ma taraka lakum atau wa ma tarakakum, apa yang ditinggalkan, apa yang didatangkan Nabi dan apa yang ditinggalkan. Jadi apa yang didatangkan oleh Nabi kita ambil, apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita tinggalkan. Sepatutnya begitu. Tetapi tidak, Allah tidak mahu begitu. Sebab banyak yang ditinggalkan Nabi SAW yang boleh kita amalkan. Oleh itu Allah menyebut apa yang ditegah saja. Ayat ini mengatakan apa yang didatangkan oleh Nabi SAW daripada kata-katanya, perbuatannya, galakannya dan sukupnya, maka hendaklah kita ambilnya sebagai syarak kita. Dan apa yang ditegahnya, maka harus kita jauhi sebagai larangan syarak kita. Tengok perkataan tegah digunakan, bukan apa yang ditinggalkan. Maka dengan ini batillah segala fahaman yang mengatakan kalau perkara itu baik, Nabi mesti dah buat. Kalau perkara itu baik, sahabat mesti dah buat. Batil fahaman. Tolak, kita buang. Kerana Ahli Sunnah wal Jamaah tak pernah sepakat dengan kata-kata itu. Kita telah selidik, kata-kata dan pendapat itu bukan datang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia datang daripada kaum Najdiyah. Najdiyah ni bermusuh dengan Islam sudah lama dah, bermusuh dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka tak dapat nak mengalahkan, mereka confuse kan. Mereka tak dapat nak mengatasi Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka create confusion. Banyak kelirukan. Benda yang sunnah mereka bid'ahkan, benda yang baik digalakkan mereka bid'ah, banyak mereka bid'ahkan. Hadis-hadis yang kita gunakan mereka mengatakan kami tak jumpa. Macam mana nak jumpa kalau orang buta? Jadi sebab itu kita mengatakan pada mereka perlu
ada satu kaedah yang telah diaturkan oleh ulama al-sunnah wal jamaah kita, iaitu apa yang ditegah saja. Maka perkara-perkara baru yang tak timbul pada Nabi tak termasuk tegah, tetapi kalau nilai-nilainya hasil daripada perkara baru itu bercanggah dengan syarak, baru ditegah. Oh, kalau gitu Ustaz mengatakan demikian, banyaklah perkara kebaikan yang Nabi pernah tinggalkan, yang para sahabat pernah tinggalkan. Ya, benar. Banyak perkara-perkara baru, perkara-perkara kebaikan yang pernah Rasulullah tinggalkan, sahabat tinggalkan. Kenapa? Sebab Rasulullah sendiri diberikan urusan tertentu, diberikan matlamat tertentu dalam hidupnya, dan para sahabat diminta untuk membantu Nabi dalam urusan yang harus dia selesaikan. Urusan Nabi agak-agaknya apa? Memastikan Islam tertegak di atas muka bumi Allah. Itu urusan utama Rasulullah. Itu menjadi kejaran Nabi yang pertama sekali. Sebab itu banyak perkara-perkara baik ditinggalkan Nabi kerana utamakan apa yang Allah suruh. Sudah tentu ulama-ulama lain juga telah banyak menuliskan kitab mengatakan kebaikan-kebaikan banyak ditinggalkan oleh Nabi untuk umat amalkan. Dan gitu para sahabat tak mengamalkannya kerana mereka mengejar perkara yang lebih afdal, yang perkara yang tertentu pada zaman mereka. Yang kecil-kecil kebajikan masih boleh kita amalkan, malah menjadi besar di akhir zaman kerana nilai-nilai kemerosotan akhlak dan sebagainya. Hal-hal kecil kebajikan pada zaman Nabi menjadi besar pada akhir zaman. Baik, adakah kata-kata ulama menyokong kata-kata saya ini, di mana kebajikan-kebajikan adanya, walaupun perkara itu baik, tak semestinya Rasulullah amalkan, para sahabat lakukan? Ada. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahawa banyak perkara kebaikan itu pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Beliau memberikan 3 sebab. Baru insya-Allah saya akan sampaikan 3 sebab tersebut. Baru kita dapat lihat betapa matangnya Imam Syafi'i dalam memberikan penjelasan ini. Begitu hebat pemikirannya dapat menyelam dalam keadaan dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata ini diambil daripada kitab Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ada kitab Diwan Syafi'i. Dalam bab Diwan Syafi'i ini cuma cerita mengenai Imam Syafi'i, dan ada kata-kata Imam Syafi'i. Antara kata-kata Imam Syafi'i yang masyhur dalam bab ini ialah kullu ma lahu mustanidun min asy-syar'i wa laysa bi bid'ah walau lam ya'mal bihi salaf. Menarik kata-kata ini. Setiap perkara yang nilainya bersumber dengan syarak, dia bukanlah bid'ah walaupun para salaf tak pernah amalkan. Tengok, lihat pada nilai, jangan lihat pada package, jangan lihat pada gambar rasam, jangan tengok pada rasam, tengok pada nilai amalan tersebut. Kalau nilainya bersangkutan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia bukan bid'ah walaupun salaf tak pernah mengamalkan. Tahu tak kita siapa tu salaf? Termasuk mereka yang ada pada zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka semua adalah salaf. Kalau kebajikan tu mereka semua tak amalkan, bukan bermakna kita tak boleh amalkan. Boleh, kalau nilainya masih mustanid ila syarak, kalau nilainya bersumber daripada syarak, masih boleh amalkan. Jadi perkara ini mengatakan secara ringkas, perkara-perkara baru banyak kita boleh amalkan. Sebab tu hebatnya ulama-ulama dahulu mencipta perkara-perkara baru yang bagus, yang baik, impactful dan sebagainya, tapi tak berlanggar dengan syarak. Rupanya rasamnya saja baru, caranya saja baru, tapi nilainya masih bersumber dengan Al-Quran hadis. Itu bijaknya para alim ulama dalam penyusunan maulid Nabi SAW, sambutannya, dalam baca doa awal tahun, akhir tahun, doa nisfu Sya'ban, semua aturan ulama-ulama yang ada pada zaman kita ini sudah diatur begitu cantik, tak bertentangan dengan syarak. Baik, kata Imam Syafi'i belum habis lagi, li'anna tarakahum lil amal bihi qad yaqut. Kadangkala mereka tinggalkan amal-amal yang baik ni, qad yakunu, boleh terjadi kerana 3 perkara. Ini saya nak sebut ni sekarang. Li'udhrin qama lahum fil waqt, kerana ada uzur yang melintangi pada waktu itu. Para sahabat dan Rasulullah ada keuzuran yang berlaku pada zaman itu, ada excuse yang menyebabkan mereka tak dapat nak amalkan kebajikan tersebut. Yang kedua, au lima huwa afdalu minhu, atau kerana mereka nak kejarkan yang afdal, mereka tinggalkan yang mafdul. Apa makna mafdul? Yang kurang afdal. Yang afdal, yang terbaik, yang bawahnya sikit nama mafdul, tetap mulia
Mafdul tetap mulia, cuma di ke bawah daripada afdal. Apakah dengan orang mengejar pada afdal kita menghina atau menyalahkan orang melakukan yang mafdul? Tidak. Jangan bid'ahkan orang melakukan mafdul, sebab mafdul tu masih lagi baik dan mulia, cuma ada yang afdal. Jadi para sahabat mengejarkan yang afdal, dia tinggalkan yang mafdul. Yang mafdul ni mungkin wujud sampai zaman kita. Apakah boleh amalkan? Boleh. Sebab itu ada kebaikan-kebaikan tak diamalkan Rasulullah dan para sahabat kerana mengejarkan yang afdal. Yang ketiga, aula'an lahu lam yablugh jami'ahum ilmun bih, dan kadangkala ilmu tentang kebaikan tersebut belum tersebar. Ini namanya evolusi ilmu, the evolution of knowledge. Ilmu itu berkembang mengikut zaman dan waktu. Ulama sains pun begitu. Satu orang berpendapat demikian, tapi tak dapat nak meneruskan. Datang lagi lepas 100 tahun, 200 tahun, satu orang yang lebih bijak dapat menyambung lagi, nyambung. Lalu menjadi satu metodologi yang besar, satu subjek yang besar, selepas sambung menyambung. Begitu juga ilmu fikih, tauhid, nahu, semuanya begitu. Sambung menyambung. Ulama-ulama yang datang sedikit. Dulu syair tak pernah dia ada kaedah, dia tak ada arut, tak ada baharnya. Tapi lama-kelamaan dia atur jadi satu subjek yang besar. Maka inilah 3 sebab Imam Syafi'i mengatakan kebaikan-kebaikan yang ada pada zaman Nabi SAW tak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat, dan masih boleh kita amalkan. 3 sebab. Jadi kita dah tahu betapa hebatnya Imam Syafi'i dalam meneroka dan menelusuri zaman Nabi SAW, dan mengatakan masih ada kebajikan-kebajikan yang banyak. Kebajikan itu terlalu banyak. Kita hanya diberi waktu yang sedikit untuk memilih mana yang tercapai, mana yang terbaik, mana yang ilmu kita dapat membacanya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah meletakkan ihsan atas segala sesuatu. Dalam ciptaannya banyak sangat ihsan. Jadi kalau Allah dalam ciptaannya banyak ihsan, sudah tahu kebajikan terlalu banyak. Contohnya usaha-usaha pengumpulan dana amal, nasi amal, ayam goreng amal, ini semua amal zaman Nabi tak ada amal-amal seperti ini. Apakah kita katakan bid'ah? Tidak. Formatnya baru, tapi masih sedekah juga nilainya. Konsepnya masih sedekah. Baik, tamat kita satu bahagian, iaitu daripada ayat Quran, apa yang ditegah saja yang tak boleh, maka yang ditinggalkan Nabi masih boleh dia ambil kira dan ditimbang sama ada ianya bertentangan atau tidak dengan syarat. Jadi dengan ini batillah pendapat mengatakan kalau perkara tu baik, Nabi mesti dah buat, sahabat mesti dah buat. Ini batil. Pendapat tu hendaklah kita buang. Pendapat yang batil hendaklah kita segera buang, kerana dia mengelirukan umat Islam. Betapa ramai orang Islam dah terkeliru dengan perkataan lafaz lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kata-kata ini seolah-olah kata-kata salaf, kata-kata orang-orang dahulu, kalau perkara itu baik, sahabat dah buat. Kata-kata ini nampak cantik, fasih bahasanya. Lau kana khairan la sabaquna ilai, fasih, cantik. Tapi dia mengelirukan berjutaan umat Islam. Harus kita buang dengan segera kata-kata ini. Apatah lagi selepas kita tahu salah pendapat ni, bertentangan dengan jumhur ulama kita. Ulama ahli sunnah jamaah semua berpendapat salah pendapat ni, tak boleh pakai. Banyak kebajikan-kebajikan yang Rasulullah dan sahabat tak lakukan, masih kita boleh lakukan. Jadi tak boleh pakai lau kana khairan la sabaquna ilaih, tak boleh pakai. Kita kena buang. Ini satu kesalahan besar, datangkan keliruan. Siapa yang hidupkan pendapat ini, dia adalah saham dalam kejahatan yang tersebar dalam umat. Siapa yang menghidupkan kata-kata ini, dia telah menghidupkan perpecahan umat, kerana ianya memecah belahkan umat. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, salah pendapatnya. Kedua, ia timbul atas dasar mengelirukan ayat Quran. Sebab dia pakai ayat Quran tapi diubah sikit. Ini tak bagusnya kaum Najdiyah. Ini asal usulnya datang daripada kaum Najdiyah. Najdiyah ni yang kaum yang dimarah Nabi SAW. Orang-orang Taif yang campak batu ke Nabi mesti doakan dorang. Yang campak batu Nabi, cakap kalau mereka tak dapat hidayah, anak cucu cicit mereka dapat Islam. Nabi mesti doakan. Tapi kalau orang Najdiyah, Nabi tak doa langsung. Muka Nabi merah. Sebab tiap kali dakwah Nabi mereka menghalang. Tiap kali urusan Nabi mereka menghalang. Sungguh-sungguh mereka halang. Dan Nabi dah nampak orang Najdiyah ni akan merosakkan umatnya dan menjadikan
ramai pada umatnya tersalah faham dalam agama yang disebut sebagai fitnah. Dalam kota Najat akan keluarnya fitnah dan keluarnya gempa bumi dan juga tanduk syaitan. Maka kata-kata ni laukana khairan la sabakuna ilaih timbul daripada Najat. Fahaman-fahaman Khawarij pun keluar pada Najat. Jangan kita ambil Najat tak dapat doa Nabi SAW. Yang dapat doa Nabi ialah Yaman dan Syam. Dua-dua ni dapat doa Nabi dan manhaj mereka sama, walaupun jauh negeri mereka, manhaj mereka sama. Baik, apa ayat yang mereka kelirukan? Ayat Quran sebenarnya berbunyi dalam surah Ahqaf ayat 11, lau kana khairan ma sabakuna ilai. Tengok betapa jauhnya mereka terbalikkan ayat Quran. Ayat Quran itu mengatakan kalau perkara itu baik, mereka tak dapat nak melakukan kepadanya. Ayat ni sebenarnya kata-kata orang kafir. Tengok, orang kelirukan umat Islam pakai ayat ni. Ayat ni kata orang kafir. Kata-kata orang kafir yang ditujukan kepada orang Islam. Kalau orang Islam tu melakukan kebaikan, diorang tak boleh override kita pun. Kita dah lakukan semua kebaikan. Orang Islam kalau lakukan kebaikan pun mereka kat bawah. Mereka tak boleh nak sabakuna. Mereka tak boleh mengatasi kami. Ini kata-kata orang kafir nak menunjukkan mereka dah hebat dalam semua kebaikan. Ma sabakuna, mereka tak dapat override kami, tak dapat overtake kami dalam kebaikan. Orang kafir ni kata kepada kawan-kawan dia terhadap orang Islam, kalau orang Islam kalau kana khairan, kalau Islam tu baik, kalau Islam tu bagus, mereka tak dapat override kami. Tapi perkataan ma tu kaum Najdiyah tukar, dia letak la sabakuna, dia dah tukar satu, kemudian dia cakap apa, seolah-olah ni orang salaf cakap lah, kalau perkara tu baik orang dulu dah buat. Tengok macam mana dua kali kita kena tipu dengan ayat. Pertama kali konsepnya salah, kedua ianya adalah ayat Quran yang diubah sesuai. Jangan pakai para jemaah sekalian, ini mengelirukan umat dan merosakkan umat. Inilah definisi bid'ah yang paling terbesar, yang paling salah. Orang tanya saya, apakah bid'ah yang paling terbesar sekarang? Saya cakap bid'ah yang paling terbesar sekali mencipta definisi bid'ah yang salah. Ini dia. Ini dia punca segala keretakan yang berlaku, mencipta definisi bid'ah yang salah. Jadi mana bid'ah yang kita nak tahu ni sebenarnya? Timbangannya bukan dekat perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat, tapi maqasid syariah seluruhnya. Seluruh intipati daripada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, para sahabat dan tabi'in, semuanya seluruhnya tu dijadikan satu lembaga yang dikatakan maqasid syariah. Ada 5 perkara dalam hal tersebut. Apa sumbernya? Di mana rujukannya? Rujukannya adalah hadis Nabi juga yang berbunyi man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengadakan sesuatu dalam urusan kami sedangkan ia bukan darinya, ia ditolak. Tengok hadis ni, yang menarik dalam hadis ni ialah perkataan ma laysa minhu. Kalau semua perkara baru ditolak, Nabi tak akan cakap gini. Nabi akan cakap man ahdatha fi amrina fahuwa rad. Barang siapa mengadakan sesuatu baru dalam agama kami, ditolak. Tapi Nabi sebut lagi satu perkataan yang penting, ma laysa minhu, dan ianya bukan darinya. Tapi kalau ada perkara baru dan perkara itu dari agama, nilainya masih lagi nilai agama, maknanya dia masih dalam agama, bukan ditolak. Ini juga mafhum mukhalafahnya atau sebalik daripada hadis Nabi, man ahdatha fi amrina ma minhu fahuwa qabul. Maksudnya barang siapa yang mengadakan sesuatu daripada urusan kami dan ianya adalah perkara yang berkait atau darinya, tidak ditolak, maka diterima. Perkataan amrina, urusan kami, bukan perbuatan kami, bukan percakapan kami, tetapi seluruh sunnatullah, seluruh sunnatul rasul, seluruh sunnatul sahabat, seluruhnya itu namanya maqasid syariah. Jadi perkara-perkara baru kalau timbul, jangan timbang dengan perbuatan Nabi, jangan timbang dengan perbuatan sahabat. Timbang dengan apa? Timbang dengan maqasid syariah. Timbang dengan maqasid syariah, barulah dapat tahu, oh perkara ni bertentangan dengan maqasid syariah, ianya memudaratkan jiwa, memudaratkan akal, ditolak. Tapi kalau perkara itu menghidupkan, membantu masyarakat, mendatangkan kesatuan, mendatangkan walaupun perkaranya baru, maka dia diterima. Jadi kadang-kadang formatnya baru, rasamnya baru, packagingnya baru, nilainya di dalam tu adalah
qadim, nilainya di dalamnya adalah Quran dan Sunnah, nilai dalamnya adalah daripada syarak, maka diterima walaupun packagingnya baru. Itu Imam Syafi'i mengatakan, walaupun perkara itu tak pernah diamalkan salaf, tapi perkara itu mustanidun ila syarak, maka diterima. Jadi ini ayat pertama yang kita pelajari pada kali ini, menunjukkan bukan semua yang ditinggalkan Nabi, semua yang ditinggalkan sahabat adalah larangan. Ini satu kesalahan yang paling besar. Ramai terkeliru dengan pendapat ni. Kita harap pada malam Muharram pada kali ini kita buang pendapat lau kana khairan la sabaquna ilaihi, buang tengok kat tong sampah kita. Kerana saya tengok kat YouTube banyak penceramah-penceramah mensyarahkan lagi. Masya Allah, dah benda ni salah, 2 kali salah, orang syarahkan lagi. Jadi benda ni kena buang terus, tak boleh pakai, kerana banyak lagi rujukan gunakan Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan dengan hal tersebut. Selain pada Al-Quran yang kita baca tadi, selain pada hadis-hadis, maka ia adalah sesuatu yang perlu kita ambil kira. Yang secara ringkasnya, Maulid Nabi, sambutan yang kita lakukan adalah perkara yang baru, tapi nilainya adalah mahabbatan Nabi, nilainya adalah tadzakkuri siratun Nabi, nilainya adalah salatu ala Nabi, nilainya adalah it'amu ta'am, nilainya adalah silatul rahim, nilainya adalah al-ibadah ilallah, menjadikan setiap benda-benda adat itu sebagai ibadah. Maka dengan itu, alhamdulillah, yang kita akhiri. Mudah-mudahan insya-Allah sesi akan datang kita akan sambung semula dengan ayat Quran yang selanjutnya, yang secara umum mengizinkan, membolehkan menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.